ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasir bil haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin waj'alna minaz zakirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutakabbalan wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. InsyaAllah sebelum ni kita teruskan majlis pengajian kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan rasul, kepada ashab Rasulullah dan kepada ahlul bait Nabi, keluarga Rasulullah, dan kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, ibu bapa, mursyid-mursyid kita dan kepada guru-guru serta ibu bapa, saudara-saudara mara kita, pasangan dan anak zuriat keturunan kita, ikhwan-ikhwan, dan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sama ada hidup atau telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Dalil-dalil dalam Al-Quran menceritakan tentang zikir. Kalimah zikir di dalam Quran ni terlalu banyak. Kan? Kalau kita buka di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira. Buka surat berapa ni? Surah Al-Ahzab. Muka surat 423, ya. Ini dalil yang diperintahkan oleh Allah kepada semua manusia ni supaya banyak berzikir. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, ya ini lelaki dan perempuan, ya, berzikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak, dengan zikir yang banyak. Jadi zikir ni jangan sikit-sikit. Kalau kita ni kategori orang yang beriman, kena zikir banyak. Bila kita zikir banyak, Allah Subhanahu Wa Taala akan ingatkan kita. Sebut nama Allah, lidah kita sebut nama Allah, bibir kita bergerak sebut nama Allah ni, Allah ingat kepada kita. Uzkurullah ka zikrikum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Tasbih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu kalimah yang kita sebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh malaikat tanamkan untuk kita satu pokok dalam syurga. Alhamdulillah satu pokok. Allahu akbar satu pokok. La ilaha illallah satu pokok. La haula wala quwwata illa billahil azim satu pokok. Ya. Sebab ini pesanan Nabi Ibrahim. Ketiga Isra Mi'raj ni, Nabi Muhammad ni jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim kata, pesanlah kepada umatmu, supaya banyakkan mengucap kalimah ni, kerana Allah akan tanam.
pokok baginya di dalam syurga. Ya. Sebab pokok syurga ni tanah dia subur kan. Maka hendaklah kamu apa? Tanam. Bertanam tanaman di sana. Jadi sebenarnya bila kita berzikir ni ada malaikat yang Allah tugaskan dia tanamkan pokok untuk kita dalam syurga. Dia macam kita punya petugas kita, dia tanam pokok. Kita zikir dia tanam di satu pokok. Upah daripada Allah, ganjaran kepada orang yang berzikir. Apabila kita mati, tugas malaikat tu dah habis. Subhanallah. Tapi kalau kita buat jariah pula, kita suruh orang berzikir kan, kita suruh orang ucap subhanallah alhamdulillah, orang tu buat sampai bila-bila dia tanam pula untuk kita. Subhanallah. Jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kita buka di dalam surah apa? Surah Al-Kahfi ayat 24. Muka surat 296. Al-Kahfi ni apa maksud Al-Kahfi? Gua gua. Illa an yasha Allah. Wazkur rabbaka idza nasit wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kecuali dengan mengatakan insya-Allah. Ayat ni sebelum tu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukan itu esok pagi kecuali dengan izin Allah, insya-Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan beriku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenaran daripada ini. Jadi ini ayat dia wazkur rabbaka idza nasit. Ingatlah Tuhanmu iaitu Allah ketika kamu lupa. Jadi bila kita terlupa, cepat-cepat ingat Allah. Astaghfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Ini banyak benda-benda lain keluar kan. Apalah kau ni, abah kau lah, macam-macam lah. Yang paling teruk tu kalau mencarut dia zikir dia macam tu kan. Jadi ubah tu semua. Saya cakap benda-benda sia-sia ni baik kita zikir. Bila kita lupa kepada Allah, maka hendaklah kita apa? Ayat 24. 24. Siapa tak faham bahasa Melayu, bahasa Inggeris. 24. Muka surat 296. Jangan kita janji kepada orang tanpa sebut insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika wada illa ayyasha-Allah. Tu dalil dia. Aku boleh buat ni. Besok aku datang. Saya cakap macam tu tak boleh. Insya-Allah aku datang. Sebab kita tak tahu kemungkinan kita ada hal ke, sibuk ke, kita tak tahu. Jadi Allah suruh kita cakap benda yang ada kalimah dengan izin Allah. Dan sebutlah Allah ketika kita lupa. Sebab manusia ni dia punya kelemahan apa? An-nas nasiya. Manusia ni daripada perkataan an-nas. Nas ni apa? Nasiya, lupa. Jadi manusia ni hebat-hebat dia kadang-kadang dia terlupa. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Rahman ni, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Berapa kali? 33. 30 tak benar bilang kan. Ini macam tak ada faedah saya bilang kan. 30 apa? 31 banyak tak? Katakan mak kita nasihat, buat jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Lupa lagi. Cikgu cakap jangan tak buat kerja sekolah, tak buat juga. Sebab apa? Kena ingatkan selalu. Tuhan pun ingatkan kita sebab Tuhan tahu kelemahan kita ialah adanya kadang-kadang kita terlupa. Yang saja-saja buat lupa tu pun lagi ramai kan. Ada kelas tau, dia lupa lah padahal dia tahu kan dia nak pergi morib nak pergi bagal lalang kan, dia cakap dia terlupa. Contoh dia, bukan orang kat sini kan, dekat Nigeria tu. Okey ya. Jadi manusia ni dia kan. Sebab iblis dia tahu kekuatan manusia ni. Sebab sebelum Adam ditiupkan roh ni, dia dah riki dah semua.
jalan-jalan. Dia tahu kelemahan. Dia kata manusia ni bukan hebat, aku lagi hebat. Kan? Ana khairun min khalaqtani. Tapi Allah beri kekuatan manusia ni ada apa? Akal. Akal ni dengan otak sama tak? Ha? Otak lembu pun ada otak, betul tak? Siapa pernah makan otak lembu? Kan? Tapi lembu tak ada akal. Ha? Ikan pun ada otak dia. Kan? Otak ikan, kan? Otak kambing lagi sedap. Orang Rombau tu kalau dia masak tu kan, dengan dia lilit lagi dengan tu. Tapi tak ada akal. Makhluk yang ada akal ni daripada semua makhluk Allah apa dia? Manusia satu. Dan akal ni ialah makhluk Allah yang paling hebat, lebih hebat daripada Arash. Tapi kita tak guna akal, kita akan dihina oleh Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguhnya Allah ciptakan manusia ni dengan sebaik-baik kejadian. Sebab itu manusia ni ada nabi, ada rasul, jin tak ada, malaikat tak ada. Faham tak? Kita guna akal balik. Dan manusia ni dia ada kesemuan, dia ada sifat malu. Kalau tak ada malu habis. Itu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada manusia. Yang lain tu dia ada apa ni? Dia punya sifat kekurangan tu dia lupa. Bila kita lupa ni, ingat cepat-cepat Allah. Sebab itu ada berapa masa untuk solat. Masa subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu ada dia punya hubungan kita dengan Allah. Tambah dengan hubungan solat duha, solat isyraq, solat awabin, solat nawafil. Solat apa lagi? Solat taubat, solat tahajud. Tahu tak? Nabi ni kata Amir Fad dulu kat saya. Nabi ni yang 50 waktu tu yang diwajibkan oleh Allah tu Nabi buat. Tahu tak? Yang kita ni 5 waktu pun ramai terbabas ni. Kalau lah Allah Subhanahu Wa Taala dimisalkanlah tidak beri keizinan untuk 50 waktu tu dikurangkan jadi 5, berapa ramai lagi yang terbagai. Bayangkan 20 ke 30 minit sembahyang, 20-30 minit baru nak start kerja dah kena sembahyang. Kan? Jadi kasih sayang Allah tu. Lepas tu kasih sayang Nabi Musa pula. Nabi Musa, perantaraan Nabi Musa, wahai Rasulullah, pertimbangkanlah benda ni. Kan? Umat aku pun kuat tapi tak terdaya tau. Kan? Jadi Nabi Musa pun kesian kat umat ni. Berterima kasih kepada Nabi Musa tu. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala wajib, no mercy, buat juga 50. Apa jadi pada kita ni? Kan? Alhamdulillah, walaupun kita buat 5 pun 50. Jadi yang 5 pun ramai. Cuba cek. Pergi kat sekolah mana-mana, atau kat universiti mana-mana, atau kat college mana-mana, atau ada kerja masing-masing. Tanya berapa orang yang sembahyang 5 waktu sehari semalam. Hanya 10% je. Tak ramai. Tak ramai. Tak percaya, tanyalah budak-budak. Kan? Ada ustaz tu kat sekolah saya. Berapa ramai solat 5 waktu sehari semalam? 2-3 orang yang angkat. Lelaki perempuan sama je. Kan? Sebab itu apabila tak solat, tak ingatkan Allah, habis gitu. Okey, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kita tengok apakah maksud zikir ni juga dalam surah Hijr ayat 9. Hijr muka surat 262. Hijr ni maksud dia satu tempat yang telah dibinasakan oleh Allah sebab kaum dia derhaka kepada Allah. Al-Hijr kan? Ayat 9. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nama lain bagi Quran ni ialah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna zik wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr iaitu Al-Quran, kami menjamin untuk memeliharanya. Allah sebut kami, maksudnya kekuasaan dia, kehebatannya, dengan kehebatan dia. Az-Zikr ni ialah apa? Al-Quran. Jadi siapa baca Quran dia sebenarnya ingat Allah. Dan zikir yang paling agung, zikir yang paling istimewa, zikir yang paling hebat ialah Al-Quran. Tak boleh lawan zikir daripada Al-Quran. Sebab itu dalam zikir-zikir tarikat Ahmadiyah banyak ambil Quran. Apa dia? Nur ala nur. Pernah dengar? Cahaya atas cahaya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Syekh Faiz selalu zikir tu. Dan sungguhnya engkau ya Rasulullah mempunyai akhlak yang agung. Apa lagi? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa ni doa Nabi Adam dalam surah Al-A'raf. Ada satu doa lagi. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ada orang tu dia jumpa saya, Ustaz, saya minta doa lah, saya selalu difitnah daripada kocik sampai ke tua kan. Sampai sekarang nak dapat kerja ni pun, nak berhenti ni pun sebab orang fitnah. Yang layan orang fitnah. Baca doa tu, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Kan? Atau satu lagi, tuan-tuan nak mengelak, perempuan nak elak pada fitnah ni, amalkan surah Al-Kahfi. Siapa baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi dia daripada semua fitnah. Apapun fitnah, walaupun Dajjal datang ketiga itu. Kan? Dan ditambah dengan 3 hari. Maksud dia, kalau tiap-tiap minggu kita baca surah Kahfi, tak ada fitnah datang. Kalau siapa yang kena fitnah tu lah. Siapa yang tak nak baca tak apa kan. Dia sunat dia kan? Jadi saya anjurkan diri saya dan tuan-tuan, sekurang-kurangnya 1 hingga 10 surah Kahfi. Ada riwayat lain 1 hingga 3. Jadi merangkak nak baca 1 hingga 10 tu, bacalah 1 hingga 3, tak apa kan? Sebab ada riwayat yang lain kata 1 hingga 3 dia terselamat daripada fitnah Dajjal. Tapi kalau nak elak semua fitnah ni, 1 hingga 110 surah Kahfi. Adakah nak baca sekali terus? Tak. Baca sikit-sikit. Lepas subuh 20, lepas maghrib 20 kan? Lepas isyak 20. Dia mula daripada maghrib, isyak, subuh, asar, Jumaat, asar. Okey. Jadi ini dalil lah. Hari Jumaat. Hari lain 1 hingga 10. Macam hari ni hari apa? Ahad, 1 hingga 10. Ada yang riwayat kata 1 hingga 10 awal, ada yang riwayat kata 10 ayat yang terakhir. Tapi kalau kita rasa malas ya, 1 hingga 3. Tak nak kan? 1 hingga 10 lah. Okey ya. 1 hingga 10. Kalau kita uzur, contoh perempuan yang uzur, dengar MP3. Boleh juga. Okey. Ni dalil yang kedua. Maksud zikir ni Quran. Bandingan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain seperti bandingan Allah dengan makhluk. Tak boleh challenge. Kan? Sebab itu Quran ni, Allahu Akbar, kitab yang agung, Al-Kitabul Azim, Al-Kitabul Karim, kan? Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim. Nama Quran ada berapa? Siapa tahu? Nama-nama Quran, Asmaul Quran. Rasulullah satu, Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ada berapa? 205. Tak kisahlah 200. Nama Nabi Muhammad ada 1000 nama. 1000 kan? Nama Quran ni ada 100 nama. Al-Quran, Az-Zik, Al-Shifa, Al-Mubarak, An-Nazir, Al-Bashir. Jadi hebatnya Quran sebab dia banyak nama. Kan? Al-Furqan. Orang yang banyak nama ni orang hebat. Bulan yang paling banyak nama bulan apa? Bulan Purnama. Bulan ada 12 daripada Muharram sampai Zulhijjah. Bulan yang disebut dalam Quran bulan apa? Ramadan, Syahr Ramadan al-Azim. Bulan Ramadan ni banyak nama. Kan? Banyak nama sebab itu dia dimuliakan. Hari yang paling banyak nama hari apa? Hari Jumaat. Saidul Ayyam lah, Saidul apa semua. Jadi Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, adalah Tuhan yang mempunyai banyak nama. Asmaul Husna. Ada berapa nama Tuhan? 99 dalam Al-Quran. 1000 nama diketahui oleh penduduk bumi, 1000 nama diketahui oleh penduduk langit, 1000 nama Allah rahsiakan untuk dia. Jadi 3000 nama. Tak boleh challenge lah. Yang nak semua-semua tu ada nak banyak nama, tapi Allah 3000. Pernah dengar tak kalimah Ya Hannan, Ya Mannan? Dekat Kaabah tu, kiswah Kaabah tu tulis Ya Hannan, Ya Mannan. Itu tak ada dalam Quran, tapi antara nama Allah yang agung. Ya. Apa dah? Ya Hannan, Ya Mannan. Okey, itu yang ketiga. Maksud Quran tu pun az-zik. Siapa baca Quran dia sentiasa berzikir. Jangan tinggal Quran. Kemudian zikir itu juga disebut di dalam surah Al-Jumu'ah.
Surah Jum'ah. Buka surah Jum'ah. Ini kita ambil 5 dalil dulu. Hari yang disebut oleh Allah dalam Quran apa? Hari apa? Hari Jumaat lah. Hari Sabtu ada tak? Ashabus Sabt ada. Tapi bukan hari. Nanti saya cerita ya. Kalau ni santai-santai ya, relax ya, jangan tension. Allah tension lah fikirlah ustaz kan. Kita relax ya kan. Okey, muka surat 554. Tu Haji di Quran tu Haji. Ada? 554 ayat 9. Al-Jum'ah. Apa dia? Oh, dictionary. Oh, itu silap. Dictionary Al-Quran dah? Ada? Oh. Okey, tapi ambil ayat 9 surah Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Surah apa tu? Ayat muka surat 554. Ini panggil ayat Al-Munafik. Ini atas ni. Oh ini. Oh. Okey ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini dalil dalam surah Jum'ah ayat 9 dan 10. Iman apabila diserukan azan. Nudia ni ialah laungan azan. Lis salah untuk menunaikan solat pada hari Jumaat. Bagi orang lelaki yang sudah mukallaf, maka hendaklah pergi bersegera ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. PKPP ni, proses pemulihan ni, wajib tak solat Jumaat untuk lelaki? Wajib ke sunat muakkad? Mana ada sunat muakkad? Wajib kan? Wajib. Masa yang kerajaan tak kasih buka masjid tu, hanya beberapa orang ya. Lepas tu 3 orang tu lain cerita lah. Sebab masjid tak buka, takkan kita tak sembahyang Jumaat kat rumah kita kan? Tengok dekat masjid negara, kita ikut jadi makmum dekat rumah. Tak boleh kan? Itu masa kecil saya pernah buat tu kan? Mak saya buka TV, solat Jumaat. Saya sembahyang Jumaat dekat rumah. Itu untuk training, untuk budak-budak belum balik kan. Tapi kalau dah tua pun sembahyang kat rumah, haram, berdosa besar. Kalau 3 kali tinggal Jumaat dengan sengaja, walaupun masa PKPP ni, fasik kubra. Tak boleh jadi wali. Wali Allah pun tak boleh, jadi wali nikah pun tak boleh. Tahu tak? Sebab apa tinggal solat dengan sengaja. Ramai tak solat, terutama budak sekolah. Sebab dia kata, tak boleh. Kan? Dan tinggalkan jual beli. Wazarul bai'. Maksud dia bersegera untuk ingatkan Allah. Solat tu pun ingat Allah. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan solat untuk ingatkan Allah. Jadi ramai yang wa aqimis salata li zik alamanda. Bola, pasar, dia lain dah. Dirikan solat untuk ingat pasar. Dia tak boleh dah. Maksud dia ingatkan Allah. Ketiga waktu sembahyang, khutbah tu dikira zikir. Kita pergi solat Jumaat, dikira zikir. Setiap langkah kita ke masjid, Allah angkatkan darjat kita. Allah berikan pahala kebaikan kepada kita. Allah ampunkan dosa kita. Setiap langkah. Sebab itu, lagi jauh kita berlangkah ke masjid, lagi banyak pahala. Ada zaman sahabat tu, ada satu ruang di kawasan Masjid Nabawi tu kosong. Jadi, puak-puak di kabilah ni, dia nak pindah situ. Rasulullah tahu. Kabilah ni duduk jauh. Maka Rasulullah kata, kalau kamu tinggal jauh, kamu bergerak langkah ke masjid, lagi banyak pahala kamu. Jadi langsung kabilah tu tak jadi pindah. Kan? Sebab setiap langkah tu. Ini kita kalau boleh nak parking depan-depan masjid, betul tak? Rugi lah. Parking jauh sikit, jalan kaki. Kalau orang uzur lain. Naik kereta pun sama. Tapi tak sama dengan orang jalan kaki. Kan?
Apa dia? Masa dah masuk azan solat Jumaat, jual beli tu lelaki je kan yang macam Kalau penjual tu lelaki, kita berjual beli dengan dia pun sama haram. Kan? perempuan boleh tak? Perempuan-perempuan tak apa. Kalau lelaki tu, kita redha dia. Dia tak sepatutnya dia solat Jumaat. Dia tak solat Jumaat. Kita berjual beli dia. Sharing is caring. Faham tak? Dia kata, saya orang perempuan tak apa. Tapi yang penjual tu, jual cendol tu lelaki. Sama. Bila masuk waktu ya, azan yang pertama tu, masuk zuhur tu, dia azan, haram ketiga itu. Ni larangan ni dah cakap, wazarul baik. Tapi orang perempuan tu tahu orang lelaki tu bertugas, dia beli dengan dia sama juga. Sepatutnya nasihat, abang, tutup kedai sekarang. Nak berniaga lepas habis Jumaat. Kena nasihat dia. Kalau tidak, tahan dia. Okey, yang kedua, zaman Nabi Musa dulu, zaman Nabi dulu, kaum Bani Israel ni atau Yahudi, dia dimuliakan pada hari Sabtu. Kalau orang Nasara dimuliakan pada hari Ahad. Kenapa umat Nabi Muhammad dimuliakan pada hari Jumaat? Hari Jumaat ni ialah penghulu sekalian hari, Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat juga Allah ciptakan Adam. Hari Jumaat juga Allah masukkan Adam ke dalam syurga. Hari Jumaat juga Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Adam dalam syurga. Jadi ketiga hari Jumaat ni, kita ambil solat Jumaat dan khutbah ni berapa jam ya? Daripada pukul 1.20 kan, sampai pukul 2 habis. Atau 2.30 paling last. Ada tak sampai pukul 4 sembahyang Jumaat? Boleh? Kita nak sembahyang Jumaat, kita baca khutbah 2 jam. Tapi lepas tu tinggal imam PKP ni lagi disuruh ringkasan. Sebenarnya Jumaat ni khutbah disunatkan kita ringkas. Sembahyang panjang sikit. Tapi sebab PKP ni dua-dua kalau boleh ringkas. Kalau boleh 5 minit pun tak apa khutbah. Tapi kan ada syarat-syarat dia. Jangan tak baca syarat dia. Bila Bani Israel ketiga itu dia menangkap ikan pada hari Sabtu tu. Hari Sabtu tu kalau kaum Bani Israel dia tak boleh buat apa-apa pun. Hanya beribadah pada masa. Jadi dia buat pekerjaan lain, tangkap ikan dan sebagainya. Maka Allah tukar mereka menjadi beruk dan kera serta babi yang hina. Ada ulama kata perangai macam babi atau beruk. Ada ulama kata memang jadi beruk. Wallahu a'lam. Jadi bayangkan umat Nabi Muhammad ni kalau tak sembahyang Jumaat, Allah tukar jadi beruk. Ramai jumpa tak? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan azab kepada umat Nabi Muhammad sebab adanya Rasulullah. Dulu terus cash je. Tak buat terus dapat. Zaman sekarang ni pandai cari alasan tak apa. Ya. Mama lemak kan. Saya baca Indonesia Jumaat juga lah. Masa PKP tapi tiba-tiba dia jadi zon merah. Macam dia punya hobi tu lah. Jadi SOP. Sebab dia tak jaga. Indonesia ni dia tak sama dengan Malaysia. Dia tak jaga. Dia peluk ke, dia salam ke, dia tak jaga. Kita pergi sembahyang Jumaat, ketat. Betul tak? Siapa yang orang lelaki kena SOP dia, kena ambil suhu, kena daftar, kena ambil ni, kena jaga jarak, kena bawa sejadah sendiri. Malaysia ni alhamdulillah. Sebab itu negeri ni barakah. Dia ikut, orang-orang dia ikut. Raja pun ikut sampai rakyat jelata. Sama perangai dia. Baik. Dekat sana nanti engkau lah. Kami pun nak buat macam mana. Dia punya petugas frontliner pun dah tak boleh nak cakap apa. Kawan saya sendiri duduk sana, tak boleh nak cakap, dia kata. Sekarang di Indonesia 3,000 setiap hari. Padahal Indonesia ni lambat 2-3 bulan sebelum Malaysia kena COVID. Jadi kalau kita tak jaga jarak, habislah. Tapi kan dekat Malaysia ni tak ada pun kluster masjid. Sebab orang dia ikut peraturan. Yang penting ikut peraturan. Yang kat sini nak masuk pun, kelas biasa pun tengok, SOP dia jaga. Tengok baiknya orang Malaysia ni. Nak masuk istana, nak masuk kedai makan, semuanya. Nak masuk hotel, jaga kan. Jaga jarak. Tengok, fa iza qudiyatis salah tu fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kamu selesai solat Jumaat,
maka hendaklah kamu bertebaran, cari rezeki, dibenarkan. Masa itu boleh berniaga. Wa batahu min fadlillah, dan carilah rezeki daripada kurniaan Allah. Wazkurullah katsiran. Ini dalil lah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun. Siapa ingat Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kata Allah kamu berjaya. Ini dalil lah. Jadi semayang ke, khutbah ke, pergi solat Jumaat ke, semua dikira zikir. Lepas solat Jumaat pun zikir. Ada zikir-zikir yang ulama susun. Nak baca surah Kahfi ke, nak baca Qul huwallah 7 kali ke, Al-Ikhlas 7 kali ke, An-Nas 7 kali terpulang. Wallahu a'lam. Okey. Seterusnya kita tengok satu lagi. Suratul Ankabut ayat 45. Ambil lagi satu. Ini nama dia senaman tangan. Ankabut apa maksud? Laba-laba. 45. Muka surat 401. 401. Betul lah cikgu Inggeris. Okey, masalul ladzina takhazu min dunillah. Sekejap. Silap 45 bukan 41, 45. 45 utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, dan laksanakanlah solat. Sungguhnya solat itu boleh mencegah kamu daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah Allah, dan ketahuilah mengingati Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ingat Allah. Tengok Allah beritahu wala zikrullah. Ingatkan Allah tu besar. Agung ya, ingatkan Allah ni. Perbuatan yang paling hebat berbanding dengan perbuatan-perbuatan yang lain, ibadah-ibadah yang lain ialah zikrullah. Zikir ni apa? Sama ada kita nak tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah. Hari ni kita baca zikir pagi ni subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midari kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midari kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midari kalimati. Nabi pesan kepada isterinya Sayyidatina Juwairiyah, siapa baca 3 kali waktu pagi, seolah-olah dia dapat ganjaran pahala ibadah sepanjang siang ni. 3 kali je. Very simple ajaran Rasulullah. Jadi wala zikrullah akbar. Tengok kalimah tu. Ingatkan Allah ni besar. Keutamaan solat ni berbanding dengan yang lain tu besar. Sebab solat ni daripada kita takbir sampai kita bisalam zikrullah. Nanti dalam kitab ni akan disyarahkan. Okey. Kemudian segi hadis pula. Dalil pada hadis. Berapa riwayat hadis? Innallaha azza wa jalla yaqul ana ma'a 'abdi idza huwa zikrani wa taharrakat bi syafatahu. Rasulullah bersabda, hadis qudsi. Allah berfirman, sungguhnya Allah berfirman, aku bersama dengan hamba-Ku selama dia mengingatiku dan bergerak kedua bibirnya dengan menyebut nama-Ku. Selagi mana kita berzikir, lidah kita bergerak Allahu akbar, subhanallah tu, Allah bersama dengan kita. Allah sentiasa ingat kita. Nampak tak? Sama ada kita ni zikir perlahan ke, zikir kuat ke, Allah sama dengan kita, dekat dengan kita. Sebab itu orang yang berzikir ni untung. Orang yang tak berzikir rugi. Kenapa nak pergi majlis tahlil ni? Bid'ah. Apa yang cakap bid'ah tu cakap kat dia, kau lah bapak bid'ah. Sebab dalam Quran ada sebut apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan menyebut la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sebut kenapa kita kata orang tahlil bid'ah. Oh, dia kata bukan tu. Yang kata tahlil ni beri makan
Apalah salah beri makan pula? Ha? Kita nak beri makan kepada orang dalam majlis zikir, lagi bagus. Daripada beri makan kepada apa? Orang maksiat, mana lagi bagus. Ada majlis zikir, tahlil, lepas tu ingatkan orang yang sudah meninggal, kita hadiahkan pahala dia. Apa dalil dia? Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Surah Hajj ayat 10. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa orang yang telah mendahului iman. Maksudnya kata ulama, kalaulah Allah suruh kita ni mohon keampunan, doa, ayat Quran lagi besar. Sampai doa kita sampai. Kalau doa baca, kita hadiahkan lagi sampai. Hatta kalau kita sembahyang jenazah, kita baca apa? Alhamdulillah untuk si mati, ala hazal mayit, salli ala hazal mayit, kita baca Fatihah. Kita baca apa? Selawat kepada Nabi. Kita baca doa Allahumma fillahu warhamhu. Itu semua sampai pada jenazah. Ni kadang-kadang bila kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai habis, dia kata Fatihah ni tak ada. Itu yang tak faham. Jangan baca Fatihah je. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, al-Fatihah. Fatihah. Fatihah tu tak? Fatihah. Bacalah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Sampai habis. Nak baca ayat kursi pun boleh, nak baca selawat azimiyah pun boleh. Kalau tuan-tuan tuan-tuan perempuan yang ada keluarga kita, dia bukan Ahmadiyah pun, kita boleh hadiahkan selawat azimiyah kepada dia. Dia dulu dia tak ambil tarikat Ahmadiyah. Kita ini fiqhul matin, kita hadiah kepada dia. Kita selawat azamiyah, kita hadiah kepada dia. Ini istighfar kabir, kita hadiah supaya Allah ampunkan dosa-dosa. Boleh. Sampai. Keluarga saja ataupun untuk kalau Semua boleh. Semua boleh. Yang jadi orang Islam. Jangan kawan kita yang kafir tu kan, meninggal. Al-Fatihah juga kita. Semoga dia dapat hidayah dah habis dah. Tak sampai selawat azamiyah lah kita, tak sampai. Tapi yang sampai orang Islam saja. Okey. Ini dalam hadis kursi ya. Berku selama dia mengingatiku. Ada lagi satu hadis yang kalau tuan-tuan dengar ni, subhanallah, hebat. Sabda Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul ibadul afdal darajah inda qiyamah. Qala az-zakirun Allah katsira. Qultu ya Rasulullah, wa minal ghazi min duriba bisayfi fil kuffar wal musyrikin hatta yankasir wa yahtadib damman lakana az-zakirun afdal minhu darajah. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditanya siapakah daripada kalangan hamba Allah yang paling utama darjatnya di sisi Allah pada hari kiamat. Sahabat tanya Nabi. Baginda menjawab, orang yang banyak mengingati Allah. Paling utama daripada umat Nabi Muhammad ni orang yang banyak mengingati Allah. Panggil az-zakir. Maka aku sahabat bertanya, lebih utama ke daripada orang berperang pada jalan Allah? Maka kata Rasulullah, baginda menjawab, sekiranya dia memukul orang kafir dan musyrik dengan pedangnya sehingga pedangnya patah dan mengalir darah, nescaya orang berzikir lebih utama darjat daripadanya. Faham tak? Orang pergi perang, dia pergi perang, dia lawan musuh-musuh Allah, pedang dia patah. Kemudian dia dapat bunuh musuh Allah. Orang yang berzikir lagi besar pahala dia, darjat dia. Nampak tak? Sebab apa kita malah berzikir? Sebab kita tak rasa hebatnya zikir. Sedangkan kita tak payah pergi perang. Duduk sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih besar. Tapi kalau orang tu dia berzikir lagi hebat. Nampak tak? Pergi perang. Tahu tak Sayyidina Khalid Al-Walid? Sayyidina Khalid Al-Walid tahu tak cik? Siapa dia tu? Kawan Dan. Khalid Al-Walid ni di kelas Saifullahul Maslul. Pada zaman Sayyidina Umar, dia ni diturunkan pangkat daripada jeneral jadi tentera biasa. Bayangkan kalau kita jeneral jadi private ya. Rasa macam mana perasaan dia? Bukan hampur ya, dah mengamuk dah. Tak. Tapi Khalid ni, sebab khalifah cakap, aku redha. Jadi dia berbaik
dengan tentera bawahan dia. Dia tanya tentera bawahan dia, kau tahu tak sebab apa aku menang perang dan tak pernah kalah kan? Dia kata tak tahu. Sekarang ni, dulu kita susah nak jumpa sebab jeneral dengan tentera biasa kan? Senang kan nak jumpa jeneral kan? Tanyalah orang-orang tentera biasa, bukan senang kan? Kecuali ada majlis-majlis rasmi ya. Itu pun nak cakap susah. Jadi dia kata tak tahu. Kau tanyalah. Dia kata sebab apa? Sebab Rasulullah pernah sebut, orang yang berzikir ni dengan orang yang tak berzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Faham tak? Orang berzikir ni hidup, orang yang tak mati. Kalau kita tak zikir, kita ni sebenarnya mati kan? Hati kita mati lah masa dia. Jadi bila dia jihad lawan musuh, dia sentiasa berzikir. Dia kata, wahai tentera-tentera aku kan, kita sekarang ni hidup dan mereka ni golongan yang mati kan? Sekarang ni kita mau merangi orang yang mati, tak ada apa pun. Kau takut apa kan? Sebab itu semangat dia kan? Walaupun 3,000 masa perang Mu'tah tu, tentera kafir masa tu 200,000 tentera kafir tak dapat kalahkan Islam. Masa tu Zaid bin Harisah dah syahid, kemudian diganti dengan Abdullah Ar-Rahawah dengan Ja'far bin Abi Talib, semuanya syahid kan? Ja'far Tayyar ni dipancung tangan dia, lepas tu sebelah lagi kan? Kemudian ditetak kan? Akhirnya syahid. Rasulullah kata ketika tu Rasulullah di Madinah, Ja'far ni telah diganti kedua tangannya dengan sayap bagi syurga. Dan Habib Ali Zainabi dia cerita kat kami, Ja'far Tayyar tu terus pergi jumpa Rasulullah dengan sayap dia dengan malaikat yang lain dan beri salam kepada Nabi. Maksud dia berterima kasih kepada Rasulullah. Cerita tentang jihad ni. Faham tak? Khalid Al-Walid dalam peperangan Yarmouk lagi dahsyat. Tentera Islam 40 ke 45,000. Ulama kata lawan 240 ke 400,000, 10 kali ganda. Perang Yarmouk ni di antara perang yang dikenali sebagai sejarah peperangan yang paling hebat. Strategi dia, cuba baca. Khalid Al-Walid masa tu dah hampir nak mundur dah. Datang Ikrimah Abi Jahal. Ikrimah ni masa dia jahiliah, dia musuh nombor 1. Lepas Abu Jahal mati, dia jadi apa? Ketua perang, ganti ayah dia. Dan dia sepupu Rasulullah. Kata ulama, kata sahabat-sahabat lain, tak ada satu dosa yang dia buat lagi dah. Hebat. Dia cakap kat Rasulullah, berapa banyak harta aku yang aku laburkan untuk memerangi Allah dan Rasul dengan Islam ni, aku akan ganti balik. Dan paling hebat sekali, dia pergi dengan bapa saudara dia maju ke depan dan akhirnya Islam menang. Dan ketika itu dia dalam keadaan yang parah, nazak, dia nak minta air. Bapa saudara dia pun sama juga nak minta air. Dia kata beri kepada bapa saudara aku dulu. Dengan nazak ni kan. Lepas tu ada seorang prajurit pun nazak juga. Ayah bapa saudara dia beri kepada. Dalam keadaan nazak pun masih ada sifat apa? Kasih sayang, tolak ansur. Jadi bila tengok sampai kat situ dah syahid, nak beri kepada Ikrimah pun dah syahid. Subhanallah. Jadi nak beritahu, orang yang berzikir ni lebih hebat daripada orang yang berperang di jihad fisabilillah. Walaupun dia pematahkan pedang-pedang dia dan membunuh musuh dia dengan dia punya pedang, menumpahkan darah. Berzikir lagi hebat. Wazakirina Allah katsira. Tapi dengan syarat zikir yang banyak. Yang kedua, saya kongsi lagi satu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min a'ta'iz zahab wal warq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu wa zalika Rasulullah qala zikrullah azza wa jalla. Dengar maksud dia. Maksudnya, mahukah kamu untuk aku khabarkan kepada kamu tentang amalan kamu yang paling baik, paling bersih di sisi Allah, di sisi Tuhan kamu, paling mengangkat darjat kamu, lebih baik untuk kamu daripada membelanjakan emas dan perak, lebih baik untuk kamu daripada kamu berdepan dengan musuh kamu, lalu kamu memenggal leher mereka, pula memenggal leher kamu.
Mereka menjawab, para sahabat menjawab, apa dia wahai Rasulullah? Baginda menjawab, zikrullah. Maksud dia kalau kita belanja emas ke, perak ke setiap hari ke di jalan Allah, kita perang, lepas tu kita dapat bunuh musuh dapat penggal kita. Kalau musuh dapat penggal kita, jawab dia apa? Syahid lah. Maksud dia syahid pun zikrullah lagi hebat. Kalau dah syahid tak dapat zikir lah kan. Maksudnya kita dah syahid pun dapat berzikir maksud dia. Kan? Subhanallah. Ada seorang sahabat yang Rasulullah kata syahid yang masih berjalan di atas muka bumi ni. Siapakah dia? RM10. Syahid yang berjalan di atas muka bumi ni nama dia Sayyidina Abu Talha bin Ubaidillah. Dia masa perang tu kan, Rasulullah dah beritahu kan, siapa yang dapat pertahankan aku, insya-Allah syurga. Jadi Talha kata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kau dulu. Maka Ansar datang. Kan? Perang-perang syahid. Seorang-seorang sampai ke 11 orang, saya lupa Sampai Abu Talha ni dah tak ada orang lagi. Kata Rasulullah, sekarang maju ke depan. Dia perang. Selepas habis perang tu, kan, pensan ada dekat 79 ke 80 tikaman. Pedang ni penuh. Dalam keadaan dia macam itu pun Rasulullah untuk isytiharkan Rasulullah masih hidup. Sebab masa tu dah ada kabar angin, Rasulullah sudah wafat. Jadi dia naik ke Rasulullah naik itu, Rasulullah tak berapa kuat. Dia tundukkan badan dia supaya Rasulullah dapat naik ke bahu kan. Rasulullah naik. Kata dia, wajabat Talha. Wajib bagi Talha syurga. Nampak tak? Kalau kita tengah nazak ya, kau buatlah apa. Saya kat sini lepak lah kan. Talha ni hebat. Talha Ubaidillah, kata Rasulullah, siapa nak tengok syahid yang masih hidup, tengoklah Talha. Kata Sayyidina sahabat lain, hari Uhud tu ialah hari Talha. Sebab dia cover Nabi tu. Dia cover ni, pedang-pedang dah tak ada, badan dia pula. Sebab itu kita kena pertahankan Rasulullah. Rasulullah kena hina ke, Rasulullah kena apa, kita wajib tahan. Syafaat tuan-tuan. Syafaat. Siapa yang bila Rasulullah kena hina, dia tak pertahankan, rugi dia. Kata Mefat, perkara yang paling aku khawatir apabila kita ni, ujian yang paling besar yang melanda setiap umat Islam ni, apabila Rasulullah dihina, kita tak buat apa-apa untuk Nabi. Macam mana kita nak jawab ma nabiyuka nanti di hari akhirat nanti, kita ditanya oleh Allah oleh malaikat muka nakir, ma nabiyuka. Dia kata, sebab apa? Di dunia ni kita tak pernah pertahankan Rasulullah. Sekarang ni, inilah kita punya peluang. Apabila Rasulullah dihina, kita pertahankan. Tahu tak Ankabut? Surah apa? Surah Al-Ankabut tadi ayat 41. Tilabaitul Ankabut. Rumah yang paling rapuh, tak kuat ialah rumah tentera laba-laba, rumah sarang laba-laba. Sarang laba-laba tu bantu Nabi ketiga peristiwa hijrah. Dia buat sarang dia sampai orang-orang kafir tak nampak. Sedangkan gua tu kecil je. Tahu tak? Gua tu kecil. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, kalau tu kafir ni tengok kita, musyrikin tengok kita, kaki je. Kan? Terjulur nampak kaki kan? Maka kan, dia orang akan perasan kita dalam ni. Kata Rasulullah, antara kita berdua ni, siapa yang ketiga? Apa dia? Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Surah 40 ayat 40 suratul Taubah. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Orang yang berzikir ni Allah sama. Rasulullah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sedih, Allah bersama dengan kita. Kenapa kita takut? Jadi kalau kita tak bantu Nabi ni, kita lebih teruk pada laba-laba. Laba-laba pun yang binat serangga yang tak ada akal pun bantu. Yang kita, ini bukan keluarga kita. Siapa kata Rasulullah lebih mulia pada keluarga kita? Kan? Wallahu a'lam. ألا وإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائلها جلية فمن صلى عليه مرة